Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk kita berusaha lagi. Kerana setiap hari bila kita diberi peluang untuk bernafas, untuk hidup, untuk melihat, untuk mendengar, maka sebenarnya ruang ini adalah suatu peluang yang sangat-sangat mahal untuk kita usahakan ke arah kejayaan kita yang sebenar-benarnya, berjaya di sisi Allah dengan mentaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Jadi balik kepada tajuk kita hari ini ialah perkara-perkara yang sunat dalam wuduk. Bila kita ambil wuduk, kita tahu wuduk ni adalah anak kunci solat. Tak boleh kita buka solat kita tanpa wuduk. Dan kita telah pun tahu tentang rukun-rukunnya. Maka perkara yang kita nak titik berat di sini ialah kita nak menghalusi, nak bagi cantik, nak bagi indah, sempurna. Kalau hari ni kita buat masakan, kita buat bagi sedap, orang rasa pun rasa minat. Pakaian kita jahit cantik, segala kerja buat kita nak bagi elok. Sebab itu dalam sembelihan Nabi kata, idza zabahtum fa ahsinu zabha. Bila kamu buat penyembelihan, sembelih elok. Jangan sampai binatang itu terkoyak dan lebih daripada had yang dibenarkan. Macam tu juga dengan wuduk. Apa yang kita nak jaga antaranya ialah kita melafazkan niat. Lafaz ni dengan tujuan untuk membantu hati. Nawaitul wudu'a, nawaitu raf'a hadasil asghar. Itu doa-doa, lafaz-lafaz wuduk. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bersuci dalam kita mengambil wuduk. Kita basuh pergelangan tangan, kita berkumur. Kalau kita bukan bulan puasa, lebih-lebihkanlah berlebihan dalam kumur sampai air ketekak kita dibersihkan, terutama di waktu pagi. Kemudian kita pastikan dalam ambil wuduk ni, kita ambil dalam keadaan kita duduk. Elakkan daripada kita ambil dalam keadaan kita berdiri. Dan seeloknya bila kita dapat menghadap ke arah kiblat, dan kita jangan keringkan, biarkan air wuduk tu dia kering dengan sendiri. Dan jangan kita membazir, ini penting. Walaupun air itu bil semua, kita kata saya yang bayar, awak apa nak kisah. Tapi kita kata ini jangan membazir. Membazir saudara syaitan. Basuh yang perlu saja, jangan lebih daripada 3 kali dan jangan kurang daripada sekali. Kemudian jangan kita berkata-kata. Dan ambil wuduk, biarlah ambil wuduk secara berturut-turut. Dan kita jangan berada di tempat yang boleh ada percikan. Dan juga kita ambil wuduk di mana niat kita naklah berterusan. Dan wuduk ini suatu perkara yang bukan hanya untuk solat, tapi untuk banyak perkara lain. Sunat, nak tidur ambil wuduk, nak baca Quran baca biasa ambil wuduk, nak hadir majlis ilmu ambil wuduk, nak berzikir, nak buat apa sajalah sehingga dalam kerja buat kita, nak memandu, nak masuk pejabat, nak buka itu ini, semuanya kita ada wuduk. Sentiasa ada wuduk, bahkan bila batal ambil wuduk. Itu adalah satu amalan yang perlu kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan ini akan membawa banyak kebaikan kepada kita dalam mengambil wuduk. Pemanggil pertama kita dari Selangor, Ummu Humaira. Silakan Ustaz ya. Saya ada nak tanya soalan tentang orang yang tangan dia bersimen. Yang pertama, kalau sebelum dia simen tu dia dah sempat ambil wuduk lah sebelum bersimen, adakah dia kena qada semula solat semasa tangan dia disimen lah? Soalan yang kedua, kalau dia nak mandi wajib, adakah dia kena tayamum sebelum mandi ke ataupun selepas mandi wajib? Ya Ustaz. Baik, mengenai dengan tangan bersimen, jadi apa yang perlu kita faham, kita ada 2 kedudukan. Satu anggota wuduk, satu lagi anggota tayamum. Kalau anggota wuduk seperti kaki, maka kalau kita ambil wuduk sebelum simen, kemudian kita ambil wuduk, maka kita sempurnakan dengan tayamum dan kita tak perlu nak ulang solat.
Adapun tangan disebabkan dia adalah anggota tayamum, sama ada adanya wuduk atau tidak adanya wuduk. Bila dia ambil wuduk, sebelum simen katakan dia dah ada wuduk ataupun tidak ada. Dan seterusnya simen. Bila nak ambil wuduk nanti, dia basuh muka, kemudian keringkan muka, dia tayamum 2 kali, satu tepuk muka dan yang kedua sapu tangan. Kemudian dia basuh tangan yang boleh, sapu kepala, basuh kaki dan solat. Lepas tu bila dah selesai katakan 2 bulan 3 bulan, dia kena ulang semula solat dia. Kena qada semula kerana tayamum pada anggota tayamum, iaitu sapu pada anggota tayamum, iaitu tangan ataupun muka. Solat kena ulang walaupun ada wuduk semasa simen yang dipasang ataupun dipakai pada tangan tadi. Itu dia punya kedudukan. Dan bila mandi, satu orang dia tangan bersimen, dia nak mandi seluruh badan tapi tangan bersimen tentu tak basah. Jadi apa yang perlu dia buat? Dia boleh 2 pilihan. Sama ada tayamum dulu untuk tangan, dan itu yang terbaik. Dia tepuk kali debu sekali, sapu muka. Tepuk kedua dia sapu tangan. Lepas tu dia mandi bahagian yang boleh mandi. Itu dia punya kedudukan dia. Dan boleh juga tayamum selepas mandi. Seeloknya sebelum mandi tayamum untuk tangan. Maknanya untuk tangan ni ialah sapu muka dan tangan. Niatkan tayamum tu untuk tangan yang tak boleh basuh. Lepas tu dia basuhlah mandi bahagian anggota yang lain. Terima kasih Ustazah. Kita dengar panggilan kedua Cik Muhammad dari Jangkar Lama. Ustaz, Assalamualaikum. Minggu-minggu lepas saya ada tanya pasal imam berzikir kuat dan mengganggu orang yang sedang masbuk. Ustaz kata tidak menjadi masalah walaupun perbuatan imam itu sunat dan orang yang masbuk menjalankan amalan wajib. Tapi minggu lepas Ustaz beritahu, jika satu orang baca Fatihah mengganggu makmum di sebelahnya, maka hukumnya haram. Dengan Fatihah yang kuatlah maksud saya. Jadi dia membuat amalan wajib tapi jatuh hukumnya haram. Tapi imam membuat amalan sunat mengganggu amalan yang wajib, hukumnya pula Ustaz kata tidak mengapa. Jadi saya minta penjelasan daripada Ustaz boleh? Baik, masalah zikir lepas solat, saya tak terasa dia sebagai suatu yang mengganggu makmum. Kerana bunyi bising lain pada zikir lebih banyak. Bunyi bas, bunyi tangisan, bunyi itu dan ini, maka dia tidak menimbulkan suatu yang kita kata mengganggu ketenteraman seorang yang sedang solat. Kalau satu orang terasa terganggu, maka eloklah dia datang awal supaya dia tidak masbuk. Kerana amalan berzikir ini satu amalan yang telah wujud dan menjadi satu amalan sunnah. Sahabat-sahabat mendengar bunyi tasbih zikir baginda. Dan amalan ini satu amalan yang harmoni yang telah wujud di negara kita. Amalan yang perlu dipupuk dan diteruskan supaya dapat kita lihat betapa kesatuan yang wujud daripada masyarakat kita. Kita tak boleh ambil contoh kalau di negara-negara seperti negara Arab sebahagiannya, lepas salam je masing-masing dah berpecah belah, berselerak. Jadi tanpa ada satu yang yang kita kata mengikat hubungan. Jadi ini bagi pandangan guru saya, dia kata bila dia tengok di Malaysia begitu tenang. Kerana orang lepas sembahyang duduk berzikir bersama-sama. Jadi amalan itu membawa kepada satu keharmonian masyarakat. Jadi patut diteruskan. Jadi kalau satu orang yang masbuk, dia tak terganggu. Kerana zikir tu bukanlah zikir yang suara terlampau kuat sampai menjerit-jerit, tak, sederhana. Dia boleh teruskan solat dengan tanpa terganggu. Dan ada pun dalam solat yang kita kata haram ni, kalau bacaan dia terlampau kuat dan mengganggu. Kalau bacaan dia untuk diri dia dan tak terganggu orang sebelah, tak jadi haram. Yang haram ni kalau mengganggu. Kita nak baca Fatihah tak dapat baca, bising dia. Kenapa? Dia baca lebih kuat pada kita, bahkan lebih kuat pada imam, menjejaskan. Kita tak boleh nak tumpu. Itu jadi haram. Di luar solat pun begitu juga haram. Tetapi saya nampak zikir yang imam bawa, yang diiringi dengan zikir-zikir jemaah, ini tidak mengganggu sangat.
tak sangat dia, kadang-kadang imam bila nampak imam pun dia akan slowkan sikit, jadi tidak mengganggu. Kita jangan jadikan alasan zikir tadi seolah-olah mengganggu sehingga kita tak nak zikir. Kita istiharkan lepas solat semua diam, jangan berzikir. Alamat dia kalau kita tak berzikir berjemaah, maka perhatian tu akan hilang. Orang habis solat terus cabut. Jadi tak ada kemesraan. Kita nak ada doa, ada zikir. Memang antaranya yang disebut kelebihan, kita membaca ayat kursi selepas solat. Maka tidak ada jarak kita dengan syurga melainkan mati. Jadi kalau ayat kursi baca seorang-seorang, mungkin imam seorang yang baca, tapi dengan ada pendekatan yang nyaring, maka jemaah semua baca. Itu indahnya. Sebab itu saya suka mengatakan keindahan ini, keunikan ini perlu diteruskan tanpa kita menganggap ini mengganggu ketenteraman jemaah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. InsyaAllah kita dengar kembali seterusnya. Lina dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya ni tentang solat lah. Kalau hari Jumaat, orang lelaki pergi solat Jumaat di masjid. So kita yang perempuan ni, lepas dengar azan je, boleh tak kita terus solat, ataupun kita kena tunggu orang lelaki balik solat Jumaat, baru kita boleh solat Zuhur? Time untuk perempuan pada hari Jumaat, mereka boleh terus solat Zuhur, tak perlu tunggu selesai solat di masjid. Yang pastinya waktu sudah masuk. Mungkin dengan mendengarnya azan di masjid, azan pertama yang menjadi petanda masuknya waktu zuhur, maka orang perempuan dah boleh mula solat. Dia tak perlu tunggu. Yang kena tunggu ni ialah orang yang mengharapkan sihat, orang yang mengharapkan terlepas daripada tawanan, orang yang mengharapkan sesuatu yang akan dia dapat melakukan solat Jumaat, maka dia tunggu. Tapi kalau orang perempuan ni, tak apa yang nak ditunggunya, kerana dia memang tak diwajibkan solat Jumaat. Jadi setelah masuknya waktu Jumaat iaitu zuhur, dia terus mulakan solat zuhur dia, tak ada masalah. Saya terima kasih. Dan kita raikan juga pertanyaan daripada Facebook. Cik Ainur Ahmad tanya Ustaz, adakah menyapu sedikit air di leher termasuk sekali dalam sunat wuduk? Taib, menyapu air di leher bahagian belakang adalah di antara perkara yang sunat dalam wuduk, dan ini pendekatan yang menjadi pegangan yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, walaupun sebagian ulama lain tidak bersetuju. Tapi bagi kita, kalau kita amal atas apa yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, suatu yang tidak bersalahan dan tidak bertentangan. Kerana kita tahu Imam Al-Ghazali ini adalah bukan sembarangan seorang yang handal, yang hebat dalam kedudukan ilmu dan segala-galanya. Jadi dia mengatakan sunat bila kita selesai saja sapu telinga, sapu leher kita bahagian belakang. Adapun bahagian depan itu tak ada yang mengatakannya. Kan Ibn Yahya pula bertanya, adakah cara membasuh setiap anggota wuduk didahulukan anggota kanan seperti kita membasuh tangan? Anggota wuduk yang kita kena kanankan ialah tangan dan kaki. Adapun muka tak disunatkan kanan dan kiri, ataupun telinga, kepala tak ada kanan, tak ada kiri, melainkan kepada mereka yang uzur. Uzur maknanya dia ada dua tangan tapi sebelah boleh pakai, sebelah lagi tak boleh, sebelah lagi dah katakan berbalut ataupun sakit, dia guna sebelah saja. Maka di situ sunat dia basuh sebelah muka bahagian kanan kemudian kiri, sunat dia sapu kepala bahagian kanan kemudian kiri, sunat dia sapu telinga kanan telinga kiri. Ataupun kalau orang yang sihat, maka tangan dan kaki saja yang perlu dia kanankan dahulu kemudian kiri. Terima kasih. Terima kembali kita seterusnya, Yati dari Selangor. Saya nak tanya Ustaz, kan kalau macam saya dah ambil wuduk, lepas tu macam ada kawan saya tu dia macam sentuh saya kan, tapi dia tu dalam keadaan yang tak suci lah. Jadi macam mana tu, saya patut ambil wuduk sekali lagi ke, ataupun terus bersembahyang? Sebab orang kata ambil wuduk kalau kita macam sentuh macam orang yang tak suci kan, dia macam batal lah. Yes, sir. Sentuhan sesama jantina, laki-laki sentuh laki-laki, perempuan sentuh perempuan, ini tidak membatalkan.
Walaupun laki-laki itu kecil ke besar, perempuan kecil besar, bila sesama jantina dia tidak membatalkan. Walaupun kita kata satu Islam, satu bukan Islam. Yang bukan Islam sentuh yang Islam, maka tak membatalkan. Ataupun perempuan yang uzur sentuh perempuan yang tidak uzur, itu juga tidak membatalkan. Ya, terima kasih. Seterusnya Atika di Pelita-Jaya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya beberapa soalan. Okey, yang pertama saya nak tanya, boleh tak kita melakukan solat istikharah, lepas tu kita melakukan solat-solat sunat lain seperti solat tahajud, solat taubat, sehinggalah masuk waktu solat subuh. Maksudnya tanpa kita tidur. Sebab bukankah kita sepatutnya kena tidur selepas solat istikharah? Dan yang kedua, boleh tak Ustaz bagi tahu waktu duha yang sebenar? Contohnya daripada pukul 8 hingga pukul berapa? Sebab boleh tak kita melakukan solat duha setengah jam awal ataupun 15 minit sebelum waktu zuhur? Dan soalan ketiga saya nak tanya mengenai jodoh. Adakah jodoh itu perlu dicari? Itu saja. Terima kasih. Sama. Ya, Ustaz. Mengenai dengan istikharah, memang seeloknya kita buat istikharah ni waktu malam. Sebelum kita nak tidur, kita ambil wuduk. Sebelum kita nak baring, kita solat 2 rakaat. Saja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allahu Akbar, kita solat. Dan adalah bacaan dia, kalau kita baca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, selepas Fatihah Qul huwallahu ahad, selepas Fatihah pada rakaat kedua, dan ada doa dia. Kalau kita tak ada ingat pun, kita baca doa Melayu kita pun boleh. Lepas solat kita berdoa dan kita tidur. Jadi kalaulah ada apa-apa tanda ataupun ada apa-apa yang menjadikan hati kita cenderung kepada apa yang kita istikharah, kalau kita rasa puas hati, kita ambil. Kalau rasa masih belum cukup puas hati, kita buat lagi. Dia bukan satu wahyu, dia bukan satu ilham, tapi kecenderungan hati kita. Kalau kita rasa nak kepada sesuatu atau tidak, atau boleh atau tidak, itu terpulang. Kita istikharah ni sekurang-kurangnya dia tidak akan memberikan satu rasa kesal pada hari kemudiannya. Kemudian masalah solat sunat duha. Jadi kalau tak tidur semalam-malaman, tak ada masalah, boleh buat istikharah. Jadi istikharah ni, tidur tu bukan semestinya. Yang penting solat istikharah. Jadi Allah akan gerakkan hati kita dan Allah akan condongkan hati kita ke arah mana yang insya-Allah ada khair dia. Ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak rugi orang yang beristikharah dan tidak menyesal orang yang bermesyuarat. Jadi tidak ada kerugian kita buat istikharah kita. Jadi kalau tak tidur pun tak ada masalah. Kemudian seterusnya mengenai waktu duha. Kita tengok waktu duha, jelas waktu duha ni panjang. Selepas daripada terbit matahari dalam 10-15 minit masuknya isyraq. Lepas isyraq masuk duha sampai sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur, waktu 15 minit sebelum tu masih ada. Waktu duha ni waktu panjang dan kita boleh buat bila-bila masa. Dan sebaik-baik duha ialah 8 rakaat dibuat 2 itu sebaik-baiknya. Boleh buat sepanjang-panjang 12 rakaat, sekurang-kurang 2 rakaat. Dan yang ketiga mengenai dengan jodoh. Memang kita perlu, apa benda dalam dunia ni, kalau kita lihat tak ada yang boleh datang begitu. Memang telah menjadi ketetapan, telah pun menjadi satu qada dan qadar Allah. Tetapi kita tidak boleh menyerah begitu. Kerana bila baginda beritahu ahli syurga dah pun disiapkan, ahli neraka pun dah disiapkan, sahabat-sahabat mengatakan, apakah kita perlu menyerah kepada segala ketetapan? Kata baginda, tidak. Kullun muyassarun lima khuliqallah. Antara yang ditetapkan ialah jodoh kita. Kita tak tahu siapakah yang akan dipertemukan dalam hidup kita sebagai suami atau sebagai isteri. Jadi kita usaha, tambah di zaman yang hari ni kita tengok, kita takut nanti lain rupa, nampak zahir lain, isi dalam tu lain. Jadi kita kena cari, tanya maklumat sana sini siapa dia. Kerana orang boleh lakonkan. Tengok luar nampak bukan main baik, tapi dalaman dia berbagai. Kita tengok luar lain, kadang-kadang kita tak boleh baca. Memang benda ni kita bukan boleh buat, orang kata ambil pengalaman dulu, test dulu, tak boleh. Dia satu yang mana kalau tersilap-silap lah. Sebab itu kita kena banyak usaha dan banyak doa. Moga-moga kalau dikatakan orang baik laki-laki untuk perempuan yang baik, orang laki-laki buruk untuk perempuan yang buruk, kita perelokkan diri kita.
kita, insya-Allah Allah perelokkan jodoh yang akan menjadi suami kita atau isteri kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Lagi dari Facebook bertanyakan keterangan hati. Assalamualaikum Ustaz. Soalan luar topik. Berhampiran rumah saya ada sebuah pondok pengajian. Apa pendapat Ustaz mereka azan lewat daripada waktunya bila mereka habis pengajian? Contohnya azan asar jam 5, zuhur kadang-kadang 2 jam selepas jam 2. Mereka guna pembesar suara, masyarakat sekitar boleh dengar. Macam mana tu Ustaz? Baik. Azan lewat tidak ada masalah. Kita ada dua kedudukan yang menjadi khilaf. Apakah azan ini maksud dia? Satunya untuk menyatakan masuknya waktu. Yang kedua untuk menyatakan berlakunya solat berjemaah. Mana adanya jemaah solat yang akan dilakukan sebentar lagi. Jadi kalau satu orang luar dia dengar azan, oh di sini ada masjid rupanya, ada orang sembahyang berjemaah. Dan azan juga orang dengar, oh dah masuk waktu. Jadi ada dua pendekatan. Dua-dua tu betul. Masuk waktu azan betul, ataupun setelah masuk waktu tetapi disebabkan ada pengajian, mereka selesai saja pengajian baru mereka lakukan azan, itu pun betul. Dia tak lagi, kita jangan salahkan ini kenapa azan lambat, ini kenapa azan awal. Tak, dua pendekatan. Kita tengok masyarakat kita. Kalau masyarakat sekeliling adalah masyarakat yang dekat dengan pondok ni, selalunya orang datang mengaji, jadi mereka dah faham dah azan akan lewat sikit sebab bila habis pengajian orang akan solat, maka azan dikumandangkan. Dan mungkin di sini tempat orang yang agak sibuk, mereka jaga waktu, mereka dengar azan baru mereka tahu waktu dah masuk, cepat-cepat kita pergi masjid. Jadi atas dua-dua keadaan ni kita tengoklah. Kita harap jemaah tidak keliru dan tidak menjadi satu masalah ataupun isu untuk menjadikan ruang sengketa kita. Itu tak patut. InsyaAllah. Dan Zailan dari Batu Pahat. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya nak tanyalah, kalau zaman saya sekolah dulu, niat bacaan wuduk nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Tapi bila anak saya sekolah sekarang ni, cikgu ajar dia nawaitu wudu'an lillahi ta'ala. Jadi mana satu yang betul? Dan kalau ikutkan sunnah, manakah ayat yang betul untuk saya amalkan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi sebenarnya mengenai dengan niat ni bukan satu cara tapi banyak. Dia yang penting kita niat nak wuduk. Contohnya nawaitu raf'a hadasil asghar. Itu niat. Nawaitu istibahata lis-salah. Itu pun niat. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Itu pun niat. Saja aku angkat hadas kecil, saja aku buat sesuatu untuk membolehkan solat, saja aku mengambil wudu, berbagai lagi niat yang disebut. Mungkin ada 3-4 jenis niat. Itu semuanya betul dan sah. Tak ada masalah. Yang penting ialah kita lafaz dengan tujuan untuk membantu hati dalam menghadirkan. Kita nak supaya kehadiran hati kita itu dalam lintasan hati kita. Itu yang dikatakan niat. Niat ni benda yang terlintas di hati. Melafazkan dengan lidah itu sunat. Tujuannya untuk membantu hati dalam menghadirkan, dalam membuatkan lintasan hati. Terima kasih. Siti dari Seremban. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, masa saya berpindah randah rumah dulu, saya pernahlah duduk dekat satu rumah tu, kiranya baru pindah lah. Jadinya perasaan saya arah kiblat tu sama yang macam rumah yang sebelum saya duduk tu, sebab kedudukannya tu macam lebih kurang je. Habis tu dalam beberapa minggu ke beberapa bulan yang pertama saya duduk kat rumah tu, saya sembahyang tu misal kata arah kiblat tu misal kata pada pukul 12. Tapi saya sembahyang masa duduk dekat rumah yang baru saya pindah tu ke arah, saya menghadap ke arah ke pukul 3. Sehinggalah pada satu hari tu saya pergi ke rumah jiran lah. Pergi ke rumah jiran tu saya tengok sejadah dia tu menghala ke pukul 12. Jadinya yang saya nak tanya ni, sembahyang saya yang beberapa minggu ataupun beberapa bulan tu perlu tak saya qadakkan semula Ustaz? Itu je soalan saya. Terima kasih. Dia untuk menentu arah kiblat. Kita tak boleh main rasa-rasa agak-agak sini kot. Itu tak boleh. Kita rasa dulu rumah sana dan rumah sini, rasanya inilah arah dia. Itu tak boleh. Kita kena ada ijtihad. Maksud ijtihad ialah kita kena bertanya, guna kompas, tanya, tertengok mihrab masjid,
Dan kita tengok last sekali tengok gerakan matahari yang mana bila dia terbenam menghala ke barat, kita ambil kanan sikit. Jadi kita sudah ada ijtihad. Kalau ijtihad kita yang kita buat setelah berlalu sekian tempoh rupanya silap, maka kita tak perlu qada. Tapi kalau kita tanpa ijtihad, kita sekadar agak-agak, rasa-rasanya sini lah ni, tiba-tiba tak betul. Macam kita kata, patut kita kata arah jam 12, tiba-tiba dia arah pukul 3. Jadi sudah lari. Sebab kita tak bertanya, kita agak saja. Kerana kita pergi rumah kawan kita, kita nampak sejadah dia. Tak semesti sejadah terletak betul. Kadang-kadang kebetulan dia letak begitu. Mungkin sejadah yang sebenar hakikat, kalau kita kata di rumah dia, sama juga dengan rumah kita. Jadi kita perlu ada ijtihad, perlu bertanya. Baik itu kita sampai mana pun kita bertanya dulu arah kiblat mana. Ataupun kalau kita di Malaysia ni, ke manakah arah barat. Bila kita dapat barat, kita beratkan sikit ke arah kanan kita, maka itulah arah kiblat kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Encik Ahmad seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Fakir Aziz dari Ampang. Mohon pencerahan Ustaz, kalau kita solat berjemaah, kemudian ni kita nak cuba, orang kata apa, saf tu kita betulkan, tapi orang kata apa, jemaah tu tak nak bersama-sama kita lah. Mana kata ada ruang di antara itu. Jadinya macam mana Ustaz dalam keadaan macam tu? Satu Ustaz, kalau kita masbuk dekat, kita pergi masjid, katakan waktu kita masbuk tu kita tak solat tahiyatul masjid, jadinya katakan itu hak masjid, jadinya macam mana Ustaz? Mohon pencerahan. Yes, Ustaz. Baik. Yang pertama sekali, kita solat berjemaah. Ini satu masalah yang selalu ustaz saya mengadu. Dia kata Malaysia ni banyak dah cantik, semayang ada zikir, ada doa beramai, kemudian lebih lagi setengah tu ada bersalam-salaman. Jadi itu mengeratkan. Cuma dia kata ada dua perkara yang saya nampak. Satunya ialah mereka jarang nak rapat, sehingga orang dia rasa rimas. Awak sanalah sikit, apa dekat sangat, dia tak nak rapat. Itu satu masalah. Yang kedua, dia tak nak luruskan. Banyak orang dia gunakan sukatan untuk soft ni, dia sukat ibu jari. Jadi ada orang kaki dia panjang, ada orang kaki dia tidak begitu. Tapi bila dia sukat dengan ibu jari, dia akan jadi nampak bengkang dia, bengkok dia tu, dia punya tak lurus. Ini masalah yang perlu diatasi. Jadi kalau ini dapat kita sempurnakan, kita rapatkan. Jadi ini tugas imam. Imam bila dah diiqamatkan, dan jangan terus takbir. Lepas iqamat, maka dia pun tengok kanan, minta rapat, minta depan sikit, minta itu. Dia boleh, kadang-kadang dia bergerak, dia tarik jemaah, dia betulkan, rapat. Kerana dengan rapat ini, apa yang dikatakan mafhum hadis, siapa yang menghubungkan, Allah menghubungkan dia dengan Allah. Maknanya Allah menghubungkan hati kita, Allah mengeratkan hubungan kita, Allah mewujudkan perasaan sangka baik, kasih sayang dan hormat menghormati sesama kita. Kadang-kadang kita jemaah masjid bersengketa, jemaah masjid tak bersemuka, tak boleh nak bertemu muka. Jadi ada saja yang anti, geram, nak marah dan sebagainya. Padahal masjid ini tempat rahmat. Mana lagi tempat yang boleh kita satukan hati kalau tidak di masjid. Jadi minta macam itulah kita cuba atasi. Dan kita bila orang minta rapatkan sikit, terima kasih, kita rapatkan. Jangan kita buat, nak paksa, aku tak ikhlas, jadi dia tak nak rapatkan. Itu suasana yang kita kata patutnya kita rendah diri, kita nak menghadap Allah. Kalau kita disuruh, diminta apa saja, apa salahnya kalau kita ikut? Baik, menjadi lebih baik, dan baik sangat hubungan kita tu bila dah kita rapat. Yang kedua, mengenai dengan kita masbuk, kita pergi masjid, tetap sempat buat tahiyatul masjid, terus kita buat solat fardu. Maka kita perlu faham bahawa bila kita buat solat fardu, masbuk kita masbuk tadi, tahiyatul masjid sudah ada dalam tu. Sudah masuk dah, tak perlu lagi dah kita, kerana tahiyatul masjid ni adalah penghormatan kepada masjid. Apa lagi kehormatan kalau kita dah masuk terus kita solat berjemaah, maka itulah penghormatan kita yang besar bila kita berada dalam masjid. Itu dia pencerahan. Terima kasih Ustaz. Dan ini juga dari SMS yang diraikan, Cik Rosli Supandi bertanya, sekarang ni musim cuti sekolah Ustaz, anak saya 8 tahun baru berkhatan 3 hari, boleh solat ke Ustaz? Dah 8 tahun.
Dah 8 tahun ni makna dah mumayyiz. Mungkin belum balik, memang belum balik pun. Tetapi dah mumayyiz. Maknanya bila dah khatan tu, dia dah buang, maka tidak ada lagi tempat yang akan tersimpan air kencing najis. Jadi kalau dia dah basuh, dia dah boleh solat, boleh, tak ada masalah. Kita ajar dia solat dalam keadaan macam tu, mudah-mudahan akan terdidik hidup dia dengan solat, insya-Allah. Saya terima kasih. Dan kita dengar lagi Puan Nur dari JB. Buat pertanyaan dengan Ustaz, apa hukumnya sayang kita kalau kita duduk antara duduk sujud dengan duduk tahiyat, tu tak sempurna. Satu lagi pertanyaan saya kepada orang-orang perempuan yang macam dia berpenyakit lah, macam dia selalu bersin-sin. Jadi kalau dia misal dia tak menghalang dia, tempat keluar kencing tu, mana dia akan terkencing. Apa hukumnya kalau orang perempuan tu tengah sembahyang, dalam masa yang sama dia terbersin, dalam masa yang sama dia memegang tuan dia untuk berlapik lah, untuk menahan daripada dia terkencing tadi tu. Yes. Mengenai dengan duduk tahiyat yang tak sempurna, sebenarnya kita yang penting ialah duduk. Walaupun tak sempurna, tak macam tahiyat awal, tidak macam tahiyat akhir, dia pergi duduk bersila pula tu, ataupun duduk dia unjur kaki ke depan pula tu, macam mana duduk pun boleh. Atau dia tahiyat, bila sampai duduk dia naik duduk atas kursi pula pun boleh, asalkan duduk saja. Duduk itu penting. Cuma kalau nak kira daripada sunatnya, duduk dipanggil tawarruk untuk tahiyat awal, untuk duduk antara dua sujud, atau duduk yang akhir belum dikira ada salam lagi, maka itu tawarruk. Satu lagi ialah duduk iftirash dipanggil. Duduk tawarruk ialah duduk yang nak bagi salam. Kita baca tahiyat nak bagi salam, maka duduk itu dipanggil duduk tawarruk. Duduk yang ada benda lagi belum selesai, itu dipanggil duduk iftirash. Macam mana pun boleh. Dan balik pada masalah kedua, masalah bersin. Ini memang ada setengah orang dia mempunyai masalah bila bersin terkencing. Bukan kata orang perempuan, orang lelaki-lelaki pun ada. Terutama yang dah lanjut usia, hacim je, maka dia pun terkeluar air kencing. Jadi kalau boleh, benda ni tak dapat elak, tapi solat batal. Solat batal. Jadi dia tutuplah. Dia kalau tutup sesuatu bila terkencing tadi, dia pergi tukar, dan dia elak, cuba jaga bersin. Kalau boleh jaga tutup mulut ke apa saja, cara yang tidak membuatkan kita bersin sangat. Jadi insya-Allah kalau benda tu dah jadi satu benda yang tak dapat elak, tiap-tiap kali bersin, dan setiap kali bersin terkencing, memang tak dapat elak, maka itu kita kata dia perlu ambil wuduk setelah masuknya waktu, kemudian dia tutup, bersihkan, dia ambil wuduk, lepas tu kalau bersin keluar tu tak membatalkan. Terima kasih. Faizal dari Seremban. Solat dalam musafir, kalau kita lupa niat tu, katakan kita nak sembahyang Zuhur dan Asar, lepas tu niat lupa, jadi macam mana nak kira tu? Sama ada mana kita di penghujung asar dia tu, so niat lupa, so macam mana kiraan dia tu? Masalah di sini saya rasalah mungkin lupa niat jamak atau lupa niat qasar. Jadi kerana kita solat takkan lupa niat lah. Kalau niat yang asas lupa, itu memang bukan kata lupa, ragu-ragu pun tak sah. Kita ragu, aku dah niat ke tadi Zuhur ke Asar ke, itu memang daripada awal lagi dah solat kita batal. Tapi mungkin kerana tak ada sebut tadi, lupa niat apa? Lupa niat jamak sebagai contoh. Jadi kalau solat jamak takdim Zuhur, Allahu Akbar daripada mula sampai habis, tak niat kita untuk jamak, dah lepas salam baru teringat, maka solat kita tidak sah. Makna kita tak boleh jamak, minta maaf, kita tak boleh jamak. Kalau dibuat macam contohnya, kalau boleh juga digambarkan, dia dah buat Zuhur, dia buat Asar, tanpa langsung niat qasar tak ada, niat jamak pun tak ada. Dia Allah saja, aku solat fardu Zuhur, Allahu Akbar, dia buat 2 rakaat. Jadi kalau buat 2 rakaat ni, dia mesti ada, dia tak semestinya benda yang kita nak buat ni berlafaz. Dalam fikiran kita, macam mana kita boleh buat 2? Dia kata tersilap, terlupa, dia tak langsung teringat. Dia buat solat sampai habis, cuma
kebetulan dia terlupa, dia buat 2 saja. Dia tak ada niat kasar, maka kita kata solat dia tak sah. Kalau niat kasar mesti ada. Niat jamak kalau tak ada tak boleh jamak. Jadi kalau tak ada niat, dah selesai solat baru nak niat, maka hukum dia tak sah solat tadi. Itu yang pentingnya kita melafazkan niat saja. Ya, lafaz tu bantu untuk menyokong kita. Saya insya-Allah. Ini pun Cik Akmal nak tanya Ustaz, jika solat kemudian beberapa jam lepas tu baru teringat yang solat tadi terlupa berwuduk, bagaimana dengan solat tu? Solat kita, kalau kita lupa wuduk ataupun lupa pakai pakaian yang bersih, atau lupa kita dengan waktu yang kita pun tak tahu masuk tak masuk, solat kita tadi dikira tidak sah. Cuma kita tak berdosa. Kerana kalau kita sengaja solat dengan tak ada wuduk, tu dosa besar. Dia tahu wuduk tak ada tapi nak solat juga, maka itu dosa besar. Tapi dah selesai solat baru teringat, Allah lupa ambil wuduk, maka dia kena ulang semula. Jadi soalan dia, kalau tu imam macam tu, lepas salam baru teringat, maka imam saja yang kena ulang, jemaah tak kena ulang. Melainkan kalau jemaah tu Jumaat, kebetulan 40 orang, termasuk imam satu daripada 40, imam terlupa niat jemaah, maka kita kata solat kena ulang semula. Kalau waktu zuhur ada, masih ada, ulangkan khutbah, kemudian duduk khutbah kedua, kemudian ulang solat Jumaat. Kalau waktu dah habis, buat zuhur aja. Terima kasih. Cik Azman dari Penang. Saya Azman daripada Penang. Soalan saya macam ni. Adakah sah wuduk dan solat isteri apabila kami bersama, mungkin dalam setengah jam ataupun 1 jam, bila dia dah mandi wajib, ada lelehan daripada perempuan lah, adakah sah ataupun nak kena mandi wajib lagi sekali? Yes, yes. Ini selalu berlaku pada bila mana perhubungan suami isteri. Maka isteri ni bila dah mandi habis semua, dia nak solat atau sedang solat, tiba-tiba ada benda keluar, iaitu air mani suami keluar daripada isteri. Maka perlu tak dia mandi lagi? Kita kata tak perlu, cuma wuduk dia batal. Jadi kerana wuduk batal dengan keluarnya sesuatu, maka isteri kena bersihkan, ambil wuduk semula dan ulang solat dia. Kalau lepas solat tengok benda tu keluar, makna solat dia tidak sah, dia kena ambil wuduk semula. Mandi tak perlu, kerana bukan air mani dia, tapi air mani suami. Maka dia perlu ulang semula, makna bersihkan, ulang semula wuduk dan ulang semula solat dia. Terima kasih. Kita terus ke JB, Cik Kamal. Soalannya saya nak tanya tentang kalau ketika saya dah ambil air sembahyang dan sembahyang, tiba-tiba selepas solat semua, saya pun rehat, tengah tiba-tiba terpandang cat di jari ke saya kan. Adakah perlu saya ambil air sembahyang lagi dan sembahyang balik? Kalau kita dah solat, kemudian tadi memang pun kita cat rumah atau cat sesuatu, tapi terlepas pandang masa ambil wuduk, tak perasan, kemudian kita dah solat, lepas tu kita nampak cat, dan cat tu jumlah dia agak besar, dia jangan setitik kecil, tak ada masalah. Tapi kalau besar, jadi apa yang perlu dia buat ialah cat pada tangan, tanggalkan cat, lepas tu ambil air basuh pada tangan, lepas itu dia sapu kepala, basuh kaki. Bermakna di sini wuduk dia tak sempurna, bukan batal, wuduk tak sempurna. Jadi wuduk tak sempurna di mana? Pada tangan. Muka dah sempurna tapi tangan belum. Bila belum tangan, kepala dan kaki belum, tak lulus. Jadi dia tanggalkan cat daripada tangan, ambil air basuh di tempat cat tadi, mana selesaikan, mana sempurna balik tangan. Bila sempurna tangan, diikuti dengan sapu kepala, basuh kaki dan ulang solat semula. Terima kasih. 1-2 manggil terakhir kita, Cik Zainal. Saya nak tanya, kalau bila orang tahiyat awal tu, jari telunjuk dia tu dia goyang-goyang tu, kenapa ya? Sebab agak mengganggu jugalah. Sebenarnya kita jangan gerak-gerakkan jari, walaupun katanya ada hadis. Sebenarnya hadis tu Nabi buat berapa kali. Ada satu ketika disebabkan sejuk, jadi kita jangan gerak-gerak. Dipanggil ekor kuda, itu dipanggil. Kerana ada disebut jumlah binatang dalam solat. Disebut ulama daripada sempurna hadis, ada binatang dalam solat kita. Kebinatangan maksudnya, mana ada binatang. Apa dia? Bagi orang yang sempurna, dia bila nak sujud, dia turun tangan dulu, kemudian lutut. Maknanya ini macam unta. Kemudian bagi orang yang sujud cepat,
rokok, sujud tamakninah ada, tapi cepat. Itu macam patukan, gorab, megagak. Ada yang duduk angkat lutut, itu seperti duduknya anjing. Ada yang sujud letakkan dua siku dia ke bawah, itu macam sujudnya anjing. Dan ada yang gerakkan jari, itu seperti ekor kuda. Jadi kita tak nak, kalau boleh solat kita ni lebih kepada fokus, jangan gerak-gerak. Ada orang kita nampak macam seolah khusyuk sangat, kepala dia goyang-goyang. Jadi goyang-goyang tu bukan khusyuk. Sebab itu kata dalam mafhum hadis, lau sakana qalbuhu la sakanat jawarihu. Kalau hati dia tenang, seluruh badan akan tenang. Maknanya jangan bergoyang-goyang, biar terpacak, terkaku kita. Itulah solat sahabat-sahabat seperti mana disebut. Mereka boleh solat sehingga kan burung yang berterbangan boleh hinggap atas kepala mereka. Sangkanya burung mungkin ini tunggul kayu, padahal sahabat yang sedang solat. Itu dia. Dan terakhir Ustaz ya, Cik Khairul dari Melaka. Soalannya saya nak tanya, adakah tidur batal wuduk atau tidak? Lepas tu yang itu kalau tidur malam, kalau tidur waktu semayang Jumaat, waktu khatib baca khutbah, batal wuduk atau tidak? Type tidur ni dia ialah suatu yang menghilangkan akal. Badan kita diumpamakan Nabi seperti satu bekas yang diisi dengan air, dan mulut dia diikat. Maka bekas ni bila mulut diikat, maka air dia tak keluar, kita golek pun tak keluar. Tapi kalau ikatan tadi terbuka, maknanya air ni akan keluar. Jadi al-ainan wika'us sahi, Nabi kata mata ni ialah ikatan kepada badan kita yang sedar. Selagi mata kita terbuka, maknanya badan kita ada wuduk. Tapi kalau mata kita terlelap macam terbuka, maka hadas kita keluar, jadi kita berhadas. Sebab itu kalau masa kita ngantuk-ngantuk tu bawa kereta, dia terlanggar. Macam itulah keadaan wuduk kita. Bila kita terlelap, tertidur, maka hadas kita keluar, jadi kita berhadas. Jadi kalau hari Jumaat orang tidur, kita tengok tidur yang tetap pada tempat duduk, kedua papan punggung dia tetap, walaupun semalam-malaman dia tidur, itu wuduk tak batal. Tapi kalau dia tidur kaki sebelah terangkat, atau dia tidur secara mengiring, atau dia tidur secara terlentang ataupun menerap, maka itu membatalkan wuduk. Bila terlelap je, tidur je, batal lah wuduk dia. Tapi kalau duduk tetap, macam kita duduk sama ada di lantai ataupun atas kursi, dalam seat kereta, terlelap, itu tak membatalkan. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tu. Kali ini banyak lagi panggil kita nak ambil, tapi tak sempat masa kekangan waktu kita. Mungkin sebagai penutup silakan. Jadi saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM, timbalah ilmu. Alhamdulillah sudah sampai masa IKIM memberikan kita berbagai-bagai hidangan yang tak putus, siang, malam, pagi, petang. Maka ambillah kesempatan yang ada. Bagi mereka yang teramat sibuk dalam kerja buat harian, inilah peluang kita untuk mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.